Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Dan hijab mata hati itu, yaitu aibmu yang mendatang. Apabila hilang ia, nescaya terbuka bagimu hakikat. Maka engkau lihat akan hakikat itu dengan aib. Dan adapun hijab dalam hak Allah Subhanahu wa taala itu, maka iaitu mustahil. Tiada tasawur. Tiada tasawur. Jadi sikit lagi kita sambung daripada matan hikam yang mana Tok Syekh ni menyebut tentang mahjub. Mahjub ni terdinding. Terdinding di sini terdinding mata hati daripada memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Tok Syekh tu, kita ulang balik mata dia itu. Al-haqqu laisa bimahjubin. Hak itu, kebenaran itu, yakni Allah Subhanahu wa taala itu sepatutnya tidak terhijab, tak terdinding. Wa innamal mahjubu, yang membolehkan terhijab, terdinding hingga kita tak ingat Tuhan, tak dapat melihat satu kebenaran itu, anta anin nazari ilaih, yang engkau ni makna kata terhijab daripada memandang kepadanya. Ada mata hati. Mata hati ni sepatut nampak, boleh memandang kepada Allah. Tapi makna kata yang menyebabkan kita terdinding tu, mata hati kita tu ada masalah. Dia ada masalah. Macam disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, Nabi kata, keringnya air mata. Jumudul aini, keringnya air mata. Min khaswatil qalbi, dengan sebab kerah hati. Wa qaswatul qalbi, keras hati ini, apa puncanya? Min kasratiz zunub, dengan sebab banyak dosa. Bila kita buat dosa, buat maksiat, mata hati kita tu timbul titik-titik hitam di mata hati kita tu. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, menyebabkan mata hati kita tu tak bercahaya. Macam cermin lah. Mula-mula debu, lepas tu lama-lama karat. Akhirnya, kita menghadap cermin, dah tak nampak muka kita. Cermin hati itu dah tak bercahaya. Itu puncanya. Itu puncanya. Kerana tak sepatutnya kita dengan Allah Ta'ala terhijab. Hari-hari kita kecap nikmat Allah. Nikmat Allah tak terhingga. Hatta nyawa kita ni pun Allah Ta'ala. Kehidupan kita, kejadian kita, rezeki kita, 24 jam Allah. Macam mana bisa kita lupa Allah, tak ingat Allah? Punca kita tak ingat Allah, mata hati kita tu. Kalau mata hati kita terang, insya-Allah kita nampak Allah Ta'ala. Dengan mata hati kita ingat Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tak sepatutnya Allah ni terdinding. Macam saya buat satu cerita, tuan. Ada seorang pelajar. Saya cerita tak lagi, tak tahu lah. Tapi saya cerita balik lah, aku ingat. Budak ni budak tingkatan 3. Budak perempuan. Hari-hari berkeliling dengan mak dia di rumah. Bertengkar dengan mak dia. Mak dia tegur sikit, dia merenjah. Dia pergi sekolah naik basikal. Hari tu dia tengah-tengah balik dari sekolah, naik basikal tu, hujan lebat. Badan dia kuyup. Dia singgah berteduh di kedai kopi.
Jadi pakcik kedai kopi ni bagi dia secawan kopi panas dan roti sekepin. Dia punya ucap terima kasih lah dekat pakcik. Pakcik ni bagus sungguh, dia kata. Saya kesejukkan pakcik bagi saya sekepin roti dengan segelas kopi. Pakcik ni kenal budak ni. Kaki melawan mak dah. Pakcik ni kata, aku beri kau segelas kopi. Sekepin roti. Mak hang belah daripada kecil. Daripada kecil mak hang belah sampai hang besar. Umur 15 tahun. Hang tak ingat jasa mak hang. Jasa aku sekepin roti. Secawan kopi. Yang tu yang ingat. Inilah kita. Yang Allah bagi ni macam-macam kita tak ingat. Ya, tak apa-apa yang kita ingat. Patutkah kita terdinding lupa Tuhan? Tak sepatutnya. Jadi macam mana kita boleh lupa? Kerana mata hati kita bermasalah. Macam mata kita ni, juga mata kita ni perlukan cahaya kan. Kalau kita umpamanya kita duduk dalam rumah, tiba-tiba black out. Di luar menyala, lampu jalan menyala, lampu dalam rumah tu gelap. Kita tak boleh duduk dalam gelap, kita keluar rumah, pergi sembang tepi lampu. Kita tak cahaya. Pasal apa? Mata kita sihat. Tapi kalau mata kita ni tuan-tuan bermasalah sakit, cahaya tu dah jadi musuh. Dia tak boleh tengok matahari. Dia kena pakai cermin mata gelap, cermin mata hitam. Cahaya tu dah jadi masalah bagi dia. Bukan salah cahaya, salah mata. Begitulah dengan hati kita. Hati kita ni dia perlukan cahaya, perlukan hidayah. Tapi kalau hati ni dah bermasalah tuan-tuan, dia benci dengan hidayah. Itu yang timbul orang Melayu pun, orang Islam pun sama naik dengan DAP. Marah dekat zakir naik. Kes ni kes mata hati bermasalah. Inilah punca besarnya tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Syekh Ibn Atta kata tak sepatutnya. Tak sepatutnya makna kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Jadi yang sebenarnya yang kita tak melihat Allah, tak boleh nampak dengan mata hati itu, masalah hati kita bermasalah. Kita kena ubat mata hati kita. Kena ubat, cari jalan. Macam mana nak mengelokkan balik mata hati kita ni supaya kita dapat melihat yang hak, menerima kebenaran dan menegakkan kebenaran. Itu cerita dia. Baik, sambung kata musannif rahimahullah ta'ala. Sambung lagi Tok Guru ni. Ni syarah Tok Pula Manis ni. Dan hijab mata hati itu, iaitu aibmu yang mendatang. Kecacatan yang mendatang. Kan? Hijab mata hati. Mata hati kita tu tak boleh bercahaya. Ini satu aib kecacatan yang berlaku pada mata hati kita yang datang. Puncanya dengan sebab kita buat banyak maksiat. Kederhakaan kepada Allah Ta'ala menyebabkan Nabi kata mata hati kita tu dekat. Tak ingat Tuhan. Betul tuan. Orang yang buat maksiat ni mana nak ingat mati? Mana nak ingat kebenaran? Dia tak mau ni. Dia kira dunia aja. Dia nampak dunia. Dia nampak yang zahir. Yang gaib ni dia tak nampak. Kubur tak nampak. Dosa pahala tak nampak. Kebenaran dia tak nampak. Atau usah cakap lah macam mana pun dia tak nampak. Ini aib mata hati. Aib ni mendatang dengan sebab kita sendiri. Bukan dengan sebab oleh, sebab kita. Kata orang, tangan yang bercincang, bau yang menangguh. Dengan sebab kita sendiri. Kita buat masalah. Kita tak jaga hati kita elok. Kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca daripada kita. Hati ni tuan-tuan, dia ibarat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kita tanam pokok macam mana kita buat? Hari-hari kita siram. Pagi siram, petang siram. Pagi siram, petang siram. Kalau pokok ni tuan-tuan tanam, tuan-tuan siram pagi petang. Pokok tu subur tak? Dia akan subur. Begitu hati ini. Kita siram dia dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis. Ucapan ulama, nasihat ulama, kitab-kitab ulama. Kita rajin mengaji.
Bila kita rajin mengaji, hati kita subur, tuan. Ingat dosa, pahala, ingat mati, ingat itu, ingat nak buat baik. Ya. Yang benda tak elok ni kita tak mau nak ingat. Jadi kalau kita rajin main mengaji ni, insya-Allah. Mengajilah majlis ilmu tu biar banyak tak apa. Orang kata ikan kalau banyak air, dia tak lemah. Yang duk lemah ni air sikit. Kita rajin mengaji tak lemah tuan. Insya-Allah kita selamat. Selalu diingatkan kan? Oleh Allah, oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh ulama tentang dosa, tentang maksiat, tentang pahala. Benda ni bila diingat hari-hari, insya-Allah hati kita akan subur. Baja hati ni ibadat. Racun hati ni maksiat. Tolak maksiat, buat taat. Hati kita akan berkembang, akan subur, bercahaya. Dapat makna keyakinan yang tinggi. Walaupun kita belum mati. Tapi kita yakin tentang neraka. Dekat dengan maksiat pun kita tak maulah tuan-tuan. Walau kita belum mati, kita yakin tentang pahala. Kita sungguh-sungguh buat pahala. Mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh kita. Kita yakin. Kan? Ada orang tanya. Ada hati yang bercahaya ni tanda dan alamat. Orang tanya Nabi. Kerana Nabi kata, Inna nura iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati itu infasaha wan syaraha, terbuka dan luas dan terbuka. Hati itu lapang dan terbuka. Sahabat tanya Nabi, ada alamat dan tanda orang yang nur dah masuk dalam hati dia? Nabi kata ada. Apa tandanya? Nabi kata 3 tanda. At-tajafi an daril ghurur, wal inabatu ila daril khulud, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Yang pertamanya, at-tajafi an daril ghurur. Dia memalingkan mukanya daripada negeri yang menipu daya. Benda tipu daya tak terpakai semua, dia tak mau berkira. Dia tak mau buang masa, dia buat benda sia-sia, benda tak berguna, benda tak elok. Ini tanda nur dah masuk dalam hati. Wal inabatu ila daril khulud. Dia menghadapkan mukanya ke negeri yang kekal abadi. Dia kira mati. Ada pahala, ada kebaikan akhirat, ada untung akhirat, aku jadi. Tak ada untung akhirat, aku tak mau. Bersungguh-sungguh dia melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu nur dah masuk dalam hati dia. Hati dia dah terang. Nur masuk ni tuan-tuan macam kita bawa kereta, lampu terang. Oh, dia penterah tu lah. Lampu terang. Masuk lebuh raya pula, penterah. Pasal apa lari laju? Lampu terang. Ibadat tu rancak. Dia sungguh-sungguh dalam ibadatnya. Pasal apa? Mata hati dia terang. Yang ketiganya iaitu wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Tak mati lagi, persiapan dia buat sungguh-sungguh. Apa persiapan mati? Kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan ibadat. Ini yang dikatakan kekuatan. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta nak pinak. Melainkan yang bergunanya orang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim. Hati yang sejahtera, yang sehat, yang tak ada penyakit. Hati yang tak ada penyakit, sifat-sifat mazmumah tu tak ada. Riak, ujub, takabur, tak ada. Hati yang makna bersih daripada noda dan dosa. Ini makna nur, tanda-tanda nur dah masuk. Jadi Tok Syekh ni kata, dia bagi tahu bahawasanya dia kata yang jadi sebab tu berpunca daripada makna kata hatimu. Hati tadi ni dia kata makna kata dia datang aib. Ya, itu dia. Dan hijab mata hati itu iaitu aibmu yang mendatang. Apabila hilang ia aib tu, nescaya terbuka bagimu hakikat, pintu hakikat.
Bila aib ni dihilangkan, hilang daripada mata hati kita, maka makna kata terbuka pintu hakikat. Saya baru ni pergi mengajar di masjid apa? Masjid Sebang Jaya. Masa makan tu pakcik tu sembang dengan saya. Dia tangkap masjid. Saya dulu ustaz, mata saya ni macam kelabu. Kemudian tu dia kena berapa ribu tau. Pergi dekat ni, hospital swasta ni, buang selaput. Bila buang selaput tu, nampak jelas. Huruf-huruf ni halus-halus, nampak dengan jelas. Pasal apa nampak jelas? Selaput tu dah dibuang. Mata hati kita begitu. Selaput tu dah dibuang. Kita buang selaput tu. Macam mana nak buang? Nabi kata, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Siapa bertaubat, seperti mana dia tak pernah berdosa. Kita ingat balik tuan-tuan, dosa-dosa kita yang kita pernah kita buat. Yang pernah kita buat. Ingat kita selesaikan. Kita bertaubat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Kita taubat dosa kita. Dosa kita dengan Allah, kita selesai dengan Allah. Dosa kita dengan manusia, selesai dengan manusia. Kerana dosa inilah yang tuan-tuan yang menyebabkan mata hati kita jadi kelabu, tak nampak akhirat. Kemudian tu bila kita sungguh-sungguh bertaubat, kalau taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Bila kita betul-betul taubat, taubat kita Tuhan terima, Tuhan sayang kat kita. Apa tanda Tuhan sayang? Tanda Tuhan sayang kita tuan-tuan, mula-mula sekali Allah campur kat kita, sayangkan ibadat. Tok Guru saya, Tok Wajiin, dia pesan, dia kata, bila Allah sayang kat kamu, dia kata, maka Allah Ta'ala campurkan di hati kamu kasih kepada ibadat. Oh, kita seronok nak buat ibadat. Tu tanda Tuhan sayang kat kita tu. Syukurlah tuan-tuan. Macam disebut oleh hadis qudsi. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tuhan berfirman, sentiasalah hamba-Ku yang nak bertakarub dengan aku itu. Nak mendekatkan diri dengan aku itu. Mereka dapat mendekatkan diri dengan aku bin nawafil. Dengan amalan-amalan sunat. Galak dia buat ibadat sunat. Bangun malamnya, sunat rawatibnya, semayang berjemaahnya, Qurannya, zikirnya, sedekahnya. Memang hebat. Itu tanda Tuhan sayang kat kita. Jadi makna kata bila dengan amalan sunat itulah amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Hingga Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita tuan-tuan. Maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini yang Nabi kata. Araftu Rabbi bi Rabbi. Mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Tuhan mencampurkan nur tuan-tuan. Memperkenalkan diri dia kepada kita. Kita kenal dengan kenal yang yakin. Bukan setakat ilmu yakin. Meningkat kepada ainul yakin. Kemungkinan hakul yakin. Ainul yakin, hakul yakin, bukan pandang dengan mata kepala, pandang dengan mata hati akan hak Ta'ala. Sehingga kata ulama sufi dia yakin sungguh, hingga dia kata la qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Dia yakin Allah Maha Kuasa. Allah yang sebenar-benar berkehendak, bersifat iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, dia yakin. Hingga dia kata diri dia tu, dia kenal hakikat diri. Aku ini tak ada haula, tak ada quwata. Tak ada daya, tak ada upaya. Dia bangkit tengah malam, sembahyang tahajud. Bila dia takbir ya tuan-tuan tengah malam, dia tak nampak yang dia boleh takbir. Pandang mata hati, yang aku boleh angkat tangan ni, Allah. Aku boleh sebut Allahu Akbar, Allah yang bagi. Hati aku boleh niat. Saja aku sembahyang tahajud. Ni pun Allah. Rokok, sujud. Bercerah ayat mata. Bila mengenangkan kasih sayang Allah kepada dia, boleh bangkit tengah malam. Kalau tuan-tuan bangkit tengah malam, hebat tuan. Ada hadis tuan-tuan.
Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat dia. Wahai malaikatku, hampa tengok hamba aku. Mangkit tengah malam, dia tinggal bantai dia tinggal tempat tidur dia. Kerana aku. Allah bangga. Dia nampak yang aku boleh mangkit ni Allah. Dia tak ada nak riak, nak ujub, tak ada. Dia pandang hak, pandang Allah yang menyebabkan dia boleh beribadat, maka dia beribadat semata-mata kerana Allah. Tepatlah dengan ikhrar yang dia kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru betul. Bayang aku, ibadat aku, hidup aku, urusan mati aku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Itu dia nampak dengan mata hati, masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah anugerah kita macam tu. No, mudah-mudahan hilang aib aib yang ada kat kita tu, terang mata hati kita hingga kita nampak dengan jelas kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Maka engkau lihat akan hakikat itu dengan ainul yaqin. Kebenaran itu kita lihat dengan mata hati. Bila kita pandang mata hati, kita tak syak lagi. Macam kita tuan-tuan, dia ada ilmu yaqin, ainul yaqin. Contoh yang dikatakan ainul yaqin ni macam ni. Kita duduk di Malaysia, orang cerita kat kita, di Mekah tu ada Baitullah. Kan? Ada Baitullah. Kita yakin. Pasal apa kita yakin? Orang balik Mekah semua cerita lagu tu. Tak ada balik Mekah kata di Baitullah, di Mekah tu tak ada Baitullah. Mana ada? Semua duk habaq ada Baitullah. Kita pun yakin. Yakin kita tu nama ilmu yakin. Sebab kita tak tengok lagi. Yakin dengan perkhabaran. Orang cerita. Lepas tu kita pun ada duit. Kumpul-kumpul dapat pergi umrah. Kita pun pergi lah Mekah. Kan? Sampai Mekah, makna kata, kita pergi mana? Pergi ikut Madinah. Sampai Madinah, kita biasalah. Pergi Masjid Nabi, pergi balik-balik. Sampai hari dia, kita dihabaq. Hari ni, petang ni, malam ni, kita mula bergerak pergi ke Mekah. Mana? Sampai Bir Ali, pakai ihram. Niat ihram. Ni nak pergi ihram ni. Nak pergi buat, nak buat, makna kata nak buat umrah ni. Kita pun terus. Sampai Mekah terus dibawa ke Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram. Masuk ke pintu. Mana-mana pintu Masjidil Haram tu. Kita nampak tak dengan mata kita. Baitullah. Itu namanya ainul yaqin. Seseorang tu tuan-tuan bila sampai peringkat ainul yaqin. Dia langsung tidak sikit pun ada keraguan. Tuan-tuan nak ragu lagi kalau ada Baitullah. Tuan-tuan dah tengok dengan mata kepala. Kan? Tentu tak ragu-ragu. Itu namanya ainul yaqin. Begitulah tuan-tuan, kalau Allah sayang kat kita, dia buka pintu mata hati kita, nampak jelas. Macam Allah campak pada Syekh Qutub rahimahullah ta'ala. Syekh Qutub sebelum digantung oleh Jamal Nasir, tuan-tuan. Kan? Sebelum digantung, dia dibagi peluang untuk hidup. Kalau dia sanggup sign satu surat, mengaku kata ikhwan muslimin ini sesat, dia akan terlepas tali gantung. Timpalah hari tuan-tuan dia nak digantung. Dia tak mahu. Aku tetap pertahankan perjuangan aku. Dia nak digantung. Masa dia nak digantung tuan-tuan, Allah buka hijab. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami buka pintu langit seluas. Penglihatan kamu ketika itu amat tajam. Dia nampak. Ketika itulah Allah buka pintu langit. Sehingga tuan-tuan dia boleh buat keluar. Daripada mulut dia bit-bit syair. Dia kata bidadari sedang melambai ke arah aku. Burung-burung berkicau menanti kedatanganku. Kata Syekh Qutub rahimahullah ta'ala. Dia minta orang gantung cepat-cepat. Aku nak berjumpa kekasihku Allah. Kerana aku amat rindu kepada kekasihku. Itu dah ainul yaqin. Dia nampak syurga tuan-tuan. Dia nak terlupa begitu. Itulah pejuang-pejuang Islam.
Ketika menentang musuh-musuh Allah, Allah buka mata hati mereka. Mereka nampak pintu syahid, pintu syurga terbuka luas untuk mereka. Sikit tak ada ragu-ragu. Itu namanya ainul yakin. Kita mudah-mudahan sungguh-sungguh kita buat ibadat. Sungguh-sungguh buat ibadat hingga akhirnya Allah buka pintu keyakinan kepada kita. Kita yakin. Lagi kita yakin dengan akhirat, lagi kuat ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita heran tengok orang, apa ibadat tak habis-habis. Dia nampak dengan mata hati. Kita tak nampak. Tuhan buka hijab kepada dia. Itu dia. Ketika itu dia memandang dengan nur yang dianugerahkan oleh Allah ke dalam mata hatinya. Ini yang kita harap. Gitulah tuan-tuan. Kebenaran. Ibadatlah banyak-banyak. Ni kita sekarang ni bermasalah. Orang Islam berpecah belah. Cina solid, tolak Jawi. Yang Melayu ni, alah, hang kata gitu, aku kata aku ni, gitulah, beginilah. Depa tu, di AP Kapiak semua ni, solid, tolak Zakir Naik. Yang Melayu ni, setengah nak pertahan, setengah nak tolak. Apa-apa isu umat Islam, orang Islam berpecah belah. Orang Kapiak solid. Ni isu baru ni tuan. Nak main sehari dua lagi ni. Dah mula. Dalam Facebook, ngah komen, dia masuk Facebook dia kata Tok Wan dia tu pejuang kemerdekaan. Sedangkan Tok Wan dia tu bintang 3 komunis. Bintang 3 ni banyak bunuh orang Melayu. Sekarang ni usaha dia pak cuba buat supaya fakta sejarah dipusin bahawa komunis tu pejuang kemerdekaan. Dia akan bawa berbagai-bagai. Kemudian Timbalan Menteri Pulau Pinang Ramasamy mendesak supaya Abu Lin champion Abu dia tu yang simpan dia di Thailand tu buat main ke Malaysia. Jadi maknakah kalau lah komunis memperjuang kemerdekaan, apa yang kematian orang Melayu yang ramai tu jadi macam mana? Di Kedah ni tuan-tuan tu, di Kupang, Haji Yahya Kupang. Bila dah ramai sangat orang Melayu ni hilang, dia main ambil seorang dia bunuh. Tuan Guru Haji Yahya Kupang dah tak sabar. Itu yang bangkit lawan Bintang 3 tu dengan parang panjang. Kami di Perak Sungai Manik. Di Sungai Manik. Hari-hari main ambil, mereka main ambil ada darah tuan. Main ambil seorang hilang. Akhirnya kiai tak jadi, dia kata tak jadi macam ni. Dia kumpul orang ramai, orang kampung. Lepas tu, parang panjang, parang terbang. Itu yang bergaduh. Di sana, di Segamat. Batu Pahat, Kiai Saleh telah mengumpulkan ulama-ulama di Batu Pahat untuk menentang komunis. Komunis pakai senjata api. Mereka pakai parang. Mereka nak komunis ni diiktiraf pejuang kemerdekaan. Aduh. Dahsyat tuan. Jadi setengah orang anggap benda ni benda biasa. Mereka berkuasa. Mungkin akan jadi satu masa pembelajaran di sekolah. Sejarah ini dah benda ni. Anak-anak kita yang pergi sekolah besok menganggap komunis pula akan jadi pejuang kemerdekaan. Yang askar-askar ni mati kata. Yang hilang kaki, yang patah tangan, yang mati sekorban. Begitu ramai askar kita. Kalau anggap komunis pejuang kemerdekaan, ni habis semua ni. Teruk tuan. Benda ni tuan-tuan nak nampak dengan mata hati. Tapi kalau sekiranya dunia jadi pegangan kita. Kita cinta dunia, cinta pangkat, mata hati kita kelabu. Kita tak nampak. Tak nampak dah kebenaran ni kita dah tak nampak. Lepas tu saya harap sesungguhlah. Benda ni benda serius. Benda besar yang sedang menimpa umat Islam. Saya cukup bimbang tuan-tuan sekalian. Ni, 50,000 duduk tunggu nak jadi warga negara ni. Desakan kepada menteri dalam negeri supaya dilonggarkan syarat-syarat menjadi warga negara. Berapa banyak pula nak masuk, berapa puluh ribu pula nak masuk. Duk asak siang malam pergi petang. Hang mangkit pagi je, kita buka Facebook, ada saja benda baru. Kebenaran ini cuma dapat dilihat orang yang punya mata hati. Kita kena ingat masa depan anak kita, zuriat kita, anak cucu kita di tanah air kita sendiri. Kita fikir ni. Jangan fikir yang terdekat gaji 30,000, 80,000.
Jangan fikir yang tu. Fikir masa depan. Anak cucu bangsa kita. Saya pun bukan larat sangat tuan. Kita pun tak sihat. Tapi fikir ni macam mana ni? Tera kita ada pun macam ni punya bercelaru. Bayangkan kalau kita dah meninggalkan anak cucu kita, zuriat kita. Dia akan merempat di tanah air dia sendiri. Percayalah tuan. Ni masalah kita besar kita yang berlaku ni. Bila mereka berkuasa baru kita nampak satu mereka bawa. Tak mahu tulisan Jawi. Tapi tengok bila buat produk tulis Jawi. Kan? Ada bihun cap masjid. Bihun cap masjid. Saya boleh tengok cap masjid, saya pun nak edar lah. Tapi saya tak tengok kilang, saya tak puas hati. Saya nak tahu di mana kilang ni. Kilang tu duduk di pokok senar tuan. Saya pun telefon nombor kilang tu. Angkat Cina. Yang angkat tu Cina. Tapi dia punya sarung tu tulis Jawi semua. Hari tu tuan saya dapat satu produk. Namanya kacang tumbuk. Kacang tumbuk tuan. Saya makan sedap. Saya beli tu dekat Fatimah Bakery tu. Sedap ni. Saya pun nak edar. Sebab semua tulis Arab. Tulis Arab semua. Dikatakan dia dieksport ke negeri Arab. Saya pun pergi cari. Pasal apa? Alamat dia Padang Temesu. Tu, depan masjid pada Temesu, Kaltek ke, ada Kaltek ke, masuk belah kiri. Saya pergi cari kilang dia, betul jumpa alamat dia. Nala punya tokong duduk depan kilang dia. Nak cari duit, pandai pula mau Jawi. Bila kita nak kemukakan Jawi, bising. Dia musuh, tak mau sembuh. Tuan-tuan, jangan lupa sejarah. Orang makcik-makcik yang tua-tua tu banyak. Ingat lagi. Sebelum merdeka, Jawi ni tulisan orang Melayu. Orang Melayu tak kena Rumi. Sampai kena buat sekolah dewasa. Ingat lagi. Kita jahil Rumi masa tu. Penyajian pangkok, tulis Jawi. Sultan Kedah, Serah, Pulau Pinang, Pulau Pensi Selek, tulis Jawi, perjanjian tu. Sultan Johor, Serah, Singapura, Perstempat Rifle, tulis Jawi. Bahkan kalau tuan-tuan nak pasti tuan-tuan pergi Akib Negara. Saya tak masuk Akib Negara. Tetapi tahun berapa atau masa nak ulang tahun kemerdekaan tu, selalu ke jalan nak masuk Akib Negara. Saya tengok signboard besar. Dia tulis manuskrip pengisytiharan kemerdekaan oleh Tengku Abdul Rahman. Dia dua versi ya tu. Versi yang pertama bahasa Inggeris. Rumi lah. Satu lagi versi bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu ditulis Jawi. Pengisytiharan kemerdekaan tu Jawi tulis, bukan Rumi. Jadi kita nak perkenalkan Jawi kepada rakyat Malaysia. Pasal apa tak boleh? Hang Cina, hang duk Siam, kena mengaji sekolah Siam. Hang duk Vietnam, kena mengaji Vietnam. Tulisan orang bahasa Vietnam. Tapi mai kita ni tuan-tuan, nak kemuka Jawi, pentangan cukup hebat. Cukup hebat. Mula-mula, Perdana Menteri kata, muktamad. Lepas tu kena. Yang kedua, bagi pilihan. Option. Nak belajar pun boleh, tak belajar pun tak apa. Mai yang ketiga ni, diserah pada PIBG. Persatuan Ibu Bapa Pelajar. Kalau Persatuan Ibu Pelajar kata boleh mengajar, bolehlah belajar pun tak. PIBG pula berkuasa. Aku pelik sungguh. Inilah kedudukan tuan. Kedudukan kita yang ada pada hari ini. Dia tak ada jalan lain. Melainkan kita bersatu. Jangan kira hang apa. Hang parti apa semua jangan kira lah. Ini bukan masa nak kira parti ni. Kita kena bersatu. Kalau kita bercerai, berpecah, habis. Masa depan kita makin gelap. Kerana saya mendapat maklumat, mereka sedang merancang tuan-tuan. Untuk menambahkan kerusi-kerusi di kawasan mereka yang mana padat dengan Cina. Macam contohnya wilayah Persekutuan.
Satu parlimen 200,000. Nak pecah bagi dua, 100,000. Dia akan tambah lagi parlimen yang banyak yang boleh menguntungkan mereka. Ini sedang mereka rancang. Jadi kita kuatkan hubungan dengan Allah. Minta Allah satukan hati umat-umat Islam. Dan jangan kita dah berpecah belah. Lupa yang lama-lama tu kita lupa lah. Pandang masa depan anak cucu kita. Jangan sampai kita merempat di tanah air kita sendiri. Benda-benda ni tuan-tuan, yang boleh nampak orang yang ada mata hati. Mata hati dia terang. Mata hati kelabu tak payah. Tak payah. Saya nak cerita banyak lagi, hilang kitab ni pula. Tapi dia tak boleh duduk diam. Kan? Nak kira rehat, saya memang nak rehat lah. Doktor pun suruh rehat, tapi tak boleh rehat lah tuan. Saya duduk di rumah, saya gelisah. Gelisah saya. Parti anak-anak. Anak saya 26 orang. Tu belum kira cucu lagi tu. Mereka akan membesar. Mereka akan menjadi pelarian nanti di tanah air mereka sendiri. Tengoklah tuan-tuan. Kalau kita hari ini tak sungguh-sungguh, makna kata kembali kepada Islam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Dan ada pun dia kata hijab dalam hak subhanahu wa ta'ala itu, maka itu mustahil. Tak sepatutnya terdinding kita dengan Allah Ta'ala. Tak sepatutnya. Allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Yatanazzalul amru bainahunna. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kata, aku menjadikan langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan Allah mentadbir langit bumi. Kita nampak depan mata kita, tuan. Cara jelas kehebatan, kebesaran Allah. Semua ni Allah jadikan untuk apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Supaya kita nampak dengan mata hati kita, sungguhnya Allah Ta'ala amat kuasa. Kok tak nampak bukit buka gunung kanang? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kamu, kamu tak nampakkah kekuasaan Allah Ta'ala? Berapa banyak nikmat Allah kepada kamu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak terkira. Kita tak terasa nikmat Tuhan, tuan-tuan. Melainkan kita pergi hospital. Tuan-tuan pergi hospital tu dia jolok lubang masuk telinga, ke hidung semua masuk. Kita sihat. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi pusat dialisis. Cuci buah pinggang. Bagaimana sengsara hidup orang yang kena cuci buah pinggang. Seminggu 3 kali. Ni tangan ni sampai tak ada tempat nak cuci orang. Kita sihat, buah pinggang kita sihat. Siapa bagi sihat? Allah Ta'ala. Berapa nikmat buah pinggang? Tak boleh nak kira. Tuan-tuan pergi IGN. Tuan-tuan tengok pula orang sakit jantung. Kita jantung sihat. Siapa bagi sihat? Allah. Macam-macam lah tuan. Penyakit usus lah, penyakit itu. Ada setengah tuan-tuan kencing tak boleh. Kena bawa beg pula dah. Dekat ni. Beg. Bawa beg. Kita kencing. Semua elok. Tak nampak Tuhan ke lagi? Terdinding lagi kah? Tak sepatutnya terdinding. Sebab Allah Ta'ala nikmat dia terlampau dekat dengan kita. Nahnu akhrabu ilahi min hablil warid, kata Allah. Kami lebih dekat daripada mereka, lebih dekat daripada urat leher. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu, di mana kamu berada. Tak sepatutnya terdinding, tak sepatutnya terhijab. Mustahil. Mustahil pada akal. Oleh kerana banyak sangat nikmat Allah ni, dalil-dalil yang menunjukkan kebesaran kehebatan Allah, sehingga tak boleh terima, tak tersawur pada akal. Makna kata kita boleh tak ingat Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kamu tanya mereka, siapa jadikan langit dan bumi? Mereka akan kata Allah. Jadi kata Tok Musannif, tak sepatutnya Allah Ta'ala tu terdinding.
hak tu terdinding. Tak sepatutnya. Itu dia. Maka iaitu mustahil tiada tasawur pada akal. Benda ni mustahil. Tak tasawur, tak terlintas pada akal. Jadi apa sebenarnya yang kita tak ingat Tuhan? Kita tak ingat kerana dosa kita banyak, tuan-tuan. Nafsu kita terlampau kuat. Jadi cara jalan kita ialah didik nafsu kita, tuan-tuan. Didik dia elok. Kata ulama, dengan menjalani proses tahalli. InsyaAllah Allah tajalli. Apa tahalli? Kita fikir balik dosa-dosa pernah yang kita buat. Jangan malu, tuan. Mengaku dosa. Pergi jumpa sahabat-sahabat kita. Apa yang kita pernah buat kat dia. Kita minta ampun. Hutang dia kita bayar. Apa kesalahan kita minta maaf kat dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dah kat depan pada termesum. Iaitu aqabatut taubah. Cara-cara bertaubat. Jangan, tuan-tuan, kita biar dosa ni bawa sampai mati. Jangan. Cucikan diri kita ni. Kerana apa? Dosa yang kita buat, kita tak bertaubat. Dia ni celaka, tuan. Dosa ibarat tali. Tali ni ikat kita. Dosa kaki ikat kaki. Dosa tangan ikat tangan. Dosa kaki ikat kaki, tak boleh nak pergi masjid. Dosa tangan ikat tangan, tak boleh nak sedekah. Dosa mata ikat mata, tak boleh nak tengok Quran. Dosa mulut mengumpat sana kat sini, tutup mulut. Sampai tak boleh nak zikir, tak boleh baca Quran. Jalan dia, taubat. Seperti mana yang disebut, oleh seorang ulama sufi yang hebat, Fudail bin Iyad. Dia kata, iza lam taqwa ala qiyamul lail. Ala qiyamil lail. Wasiyamin nahar. Fa'lam annaka mukbulun. Bila kamu dapati, kamu tak ada kekuatan nak buat ibadat. Kamu tak ada kekuatan nak bangun malam. Kamu tak ada kekuatan puasa sunat di siang hari. Nak puasa sunat tak boleh. Nak bangun malam tak boleh. Nak baca Quran pun tak boleh. Nak berzikir pun tak boleh. Fa'lam annaka mukbulun. Ketahui oleh kamu, sebenarnya kamu tertambat, terikat. Qad kabbalatka qati'atuka. Yang ikat kamu, dosa-dosa kamu. Dosa mata, ikat mata, tak boleh tengok Quran. Tak tahu macam mana, tak teri nak tengok Quran. Dosa kaki, ikat kaki. Tak boleh nak jalan pergi masjid. Nak berjemaah langsung, tak boleh. Kita dah tertambat dengan dosa, kata Fudail bin Iyad. Dosa juga diibaratkan pikolan. Kita memikul benda berat. Dosa ni benda berat. Ibarat kita berjalan bawa benda berat. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan buh kicam. Bang 50 dozen. Nak berjalan tak pun tak boleh. Berat. Tu lori perwajah steel tu. Ambil besi berat-berat. Nak lari pun tak larat. Berat. Benda berat ni menghalang ringan berjalan. Tak boleh berjalan laju. Begitulah kalau kita, tuan-tuan, ada dosa berat. Berat dosa ni menghalang kita berjalan di jalan Allah. Menghalang kita nak rancak buat ibadat tu, terhalang dengan sebab dosa kita. Dosa ni najis, tuan. Kotor. Tuan-tuan, bila kita buat benda-benda dosa, hati kita dah kotor. Rohani kita kotor. Macam mana rohani yang kotor ni nak menghadap Allah Ta'ala? Memang tak boleh lah, tuan-tuan. Kita paksa juga, tak boleh pergi. Jalan penyelesaian, at-taibu minaz zambi, kaman la zambalah. Bertobat, berdosa. Macam kita tak berdosa. Tuhan ampun dosa kita, insya-Allah. Tanda kata Tuhan terima tobat kita, kita lepas-lepas tobat tu galak sangat nak buat ibadat. Bila hati tu kata galak nak buat ibadat, seronok buat ibadat, itu alamat dosa kita Tuhan terima. Ampun, Tuhan ampun dosa kita. InsyaAllah. Syukur banyak-banyak, tuan. Tok Guru saya kata, ketika dia mengulaskan ayat Inna Allah yuhibbut tawabin tu, Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Tanda dia, Allah campak kasihkan ibadat.
Bila kita kasih kepada ibadat, seronok buat ibadat, itu tanda Tuhan dah kasih kat kita. Syukur banyak-banyak. Proses taubat ni namanya takalli. Yang kedua, tahalli. Bila dah kita taubat, kita dah bersemangat dah buat ibadat, tuan. Semangat dah buat ibadat, nak mengaji, nak berjuang, nak bersedekah, nak berdakwah. Dengan memperbanyakkan ibadat, proses itu nama tahalli atau tahaliyah. Pengisian. Macam kita dah mandi, kita pakai baju. Kita pakai baju. Pakai dengan ibadat. Itu namanya tahalli. Bila ada tahalli, kita bertaubat dan buat ibadat, insya-Allah tuan-tuan, Allah campak kita tajalli. Allah tajallikan dalam hati kita kebesaran Allah Ta'ala. Maka kalau Allah tajallikan sifat Allah, pemurah, penyayang, pengasih, kita sayang kat Tuhan. Tuhan campak sifat-sifat keagungannya, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz, kita gerun kat Tuhan. Ini semua menyebabkan tuan-tuan hati kita bercahaya. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada muka mereka ada tanda-tanda sujud, bercahaya dengan nur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya ajak diri saya, tuan-tuan, marilah kita banyakkan ibadat. Pasal zaman sekarang ni keliru macam-macam. Benda yang hak ni cuma boleh dilihat oleh mata hati yang terang. Orang yang terang mata hati, dia nampak. Dia cemas dengan suasana yang ada pada hari ini. Orang yang gelap mata hati, dia tak heran apa. Mungkin dia senang sikit, RM2 sikit, apa semua. Tuan-tuan pi Teluk Kumbak, saya mengajar sana lama, 20 tahun lebih. Orang Teluk Kumbak sekarang ni, kampung nelayan sedang dihalau daripada kampung halaman, daripada duduk lama. 20-30 tahun duduk itu akan dihalau. Kerana 3 pulau buatan akan dibuat dekat situ. Bila pulau ni siap, tanah dekat-dekat tu, makna kata akan dibangunkan dengan bangunan mewah. Orang kampung tak mampu, kena pindah. Kawasan tu habis Melayu. Naik Cina lagi, tuan-tuan. Kita yang ada mata hati, kita tengok. Apa nak jadi ni bangsa aku? Orang tak ada mati hati, dia kata apa? Biasalah. Dia tak pandang masa depan. Jadi, oleh itu tuan-tuan, marilah kita usaha sungguh-sungguh, tingkatkan ibadat kita, iman kita. Kadang kita nak balik jumpa Tuhan, nak bawa iman. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna nak pindah. Masa tu tak berguna apa dah. Melainkan kita bawa sekepin hati. Hati yang salim. Hati yang sejahtera. Hati yang bersih pada dosa. Hati yang bercahaya. Hati yang makrifah akan Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada Allah. Dan Allah Ta'ala jemput kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita telah mencapai satu tahap nafsu yang dinamakan nafsu mutmainnah. Alamat nafsu mutmainnah ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat ibadat mudah. Itu mutmainnah. Tenang. Jiwa tenang. Tuan-tuan sedap pukul 4 pagi. Teringat. Malaikat bisik telinga ni. Telinga hati. Malaikat mulhim. Bangkitlah. Ni semayang tahajud pahala besar. Tuan-tuan dengan mudah ya. Boleh bangkit. Itu mutmainnah tu. Kalau kita bangkit jatuh balik. Tu ada masalah lagi. Berjuang lagi. Man amila bima alima. Awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu dia tahu, Allah bagi ilmu dia tak tahu. Tuan-tuan reti sembahyang tahajud, tuan-tuan bangkit. Bila tuan-tuan bangkit tu, lama-lama. Reti tak sembahyang tahajud? Reti. Siapa beramal apa yang dia tahu, dia reti. Allah bagi dia tak tahu. Yang benda yang dia tak tahu. Dia rasa manis, sedap, lazat. Tak tahu nak abang lah. Siapa makan gula, dia tahu manis. Macam mana. Beza manis gula, manis mempelah, manis muktat. Manis derian, belen lain. Orang yang rasa, dia sedap, dia tahulah. Siapa yang mampu bangun tahajud, bangunlah. Kerana Allah anugerah kat orang tu berbagai-bagai tuan-tuan anugerah daripada Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan saya pun bukan bercakap sajalah, jadi ahlinya juga. Dapat habuan. Benda bercakap ni bukanlah saya hebat. Mudah-mudahan bila saya ingat ayat Allah, lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu bercakap, kamu tak buat? Bila saya bercakap ni, malam tak lagi bila saya terjaga, tak jadi aku cerita kat orang suruh buat, aku tak buat. Saya pun bangkitlah. Tu ya pasal bukan aku kuat tara mana. Tak kuat tara mana. No? InsyaAllah lah tuan-tuan, malam ni macam itulah. Mudah-mudahan sikit menjadi kesedaran pada kita betapa kita perlu beramal sungguh-sungguh, menyucikan hati kita jauh pada maksiat. Kalau ada dosa pernah kita buat, kita bertaubat dengan malu-malu, bertaubat segera. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, kita menjadi orang bahagia nanti di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi sebelum saya berundur ni tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan mai pondok saya. 31 hari bulan dengan 1 hari bulan 9. 31 bulan 8, hari Merdeka. Besoknya hari Muharram. 2 hari ni cuti. Kita buat hari pondok di pondok saya. Saya duduk main bulan setiap bulan tu. Apa labah aku main ada. Apa pilih tempat aku sekali. Pergi tengok tempat saya. 2 hari ni kita buat hari pondok. Kita penuhkan dengan daurah kitab, forum, pendidikan dan berbagai-bagai lagi lah. Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Syukur yang pertama, kita buat pondok ni dah 6 bulan. 6 tahun. Tapi kita tak ambil iuran. Walaupun sekupang. Mengaji percuma. Asrama percuma, mengaji percuma. Semua percuma. Dia bertanya makan. Makan kita cuma mampu bagi beras lah. Bagi beras, bagi ikan. Apa masak sendirilah. Kalau ada duit lah, ada ikan. Kalau tak ada duit, ikan tak ada lah. Mereka kena faham lah, ikan tak ada tu, aku tak nak duit lah tu. Apa belilah telur ke apa, akan buat lah. Kita tak kenakan sebarang yuran. Pengajian kita terbuka. Dah 6 tahun. Tu syukur tu, kita buat lah. Hari pondok. 2 hari, 2 malam, kita sediakan makan semua cukup lah. Dengan berbagai-bagai program. Kita jemput ulama'-ulama' untuk daurahkan kita, buat forum, macam-macam benda lah kita akan buat hidangan. Daripada 8 pagi, 31 Ogos tu, sampai tengah malam. Malam tu Qiyamul Lail, besoknya sambung lagi. 8 pagi sampai 12 malam pula. InsyaAllah. Yang keduanya, kita tanda syukur kita kepada Allah. Kerana murid-murid kita adalah di antara mereka tu yang bukanlah kitab tebal-tebal pun, kitab nipis-nipis lah. Fathul Mubarahin, Faridatul Faraid, Qatrul Aisyah, Usul Tauhid, kan? Kitab Biatul Talibin, kitab nipis-nipis Jatul Sobian. Mereka boleh mengajak keliling kawasan tu. Atas Remeh, Berwai, Bukit Gantang, Terung. Mereka mengajak masjid-masjid, surau-surau. Tambahlah ni tuan-tuan, payah nak dapat orang mengajak sifat 20. Mereka boleh mengajak sifat 20. Kan? Adalah 5-6 orang. Ada juga yang panggil pergi sampai Kuala Lumpur, Terengganu, Kelantan pun ada. Kan? Dia ceramah cengih pada aku lagi. Dia berkata ni cengih macam ustaz ni. Nak murid aku lagu aku lah. Kan nak murid aku lagu apa? Kita syukur kita buat majlis. Jadi tuan-tuan dijemput hadir lah 2 hari 2 malam tersebut. Yang ketiga tuan, kita sediakan makan minum tu. Jadi kita buat kenduri. Kita buka pada orang ramai untuk buat akikah. Siapa dapat cucu ke dapat anak ke apa semua nak buat akikah. Saya pelawar buat akikah di tempat saya. Di mana kita daging tu kita buat kenduri makan 2 hari 2 malam tu. Tuan-tuan yang berhajat kita jemputlah insya-Allah. Kemudian akhir sekali perkembangan pondok di Pulau Pangkok. Jadi kita sedang buatlah. Alhamdulillah. Cumanya tanah tu agak rendah sikit. Setakat ni tuan-tuan, lebih pada 100 lori dah. Kita tambun tanah merah. Tanah tu agak rendah sikit. Kita tambun tanah merah. Dah lebih pada, saya ingat lebih pada 100 lori ya. Sana selori RM98. Makna RM100 lah. Makna kata 100 lori ni kita dah habis bab tanah saja tak kurang RM10,000. Dengan cerah tanah, dengan tambun tanah tu dah makan belanja lebih kurang
RM15,000. Kemudian bahan binaan dan upah pekerja setakat ni, benda-benda yang kita dah beli tu, dengan upah pekerja dah makan belanja lebih kurang RM70,000. Benda tu dah ni lah. Bukan makna benda bahan binaan tu habis dah. Kita nak beli bahan binaan kena beli banyak. Kalau beli di Pulau Pangkuak mahal tu, dia batar tu. Kalau di belah sini 15 duit, sana 3 rupang. Batar. Simen pun begitu lah. Walaupun tak sampai 2 kali ganda, dekat-dekat 2 kali ganda. Mahal. Jadi kita terpaksa beli di Lumut atau beli di Setiawan. Kita beli 1 lori, naik lori-lori, naik bot sekali. Dia naik bot sekali tu, ada punggah barang, lepas tu balik naik bot lagi sekali. Tambang bot tu, lori naik bot tu, kita kena bayar. Tapi bila kita kira balik, dia masih murah jika dibandingkan beli di sana. Yang itulah masalah kita sikit, insyaAllah. Jadi benda ni berjalan dengan lancar, insyaAllah. Kalau siap esok tuan-tuan, saya akan buat pusat tahfiz dan pondok di Pulau Pangkok untuk orang Pulau Pangkok lah. Kemudian kalau anak-anak muda kita ada program nak buat program anak muda nak buat di Pulau Pangkok, kita ala-alukan. Tempat saya tu boleh buat kemah ibadat ke apa-apa. Dia dekat dengan tepi laut, dekat dengan laut. Nak terjun laut pun senang, dekat ya, jalan kaki dekat sangat. Bunyi ombak tu kita dengar. InsyaAllah. Tempatnya cukup nyaman lah, tenang. Keliling oleh pokok-pokok. Kita tengah-tengah tu lah cerah. Dan tuan tengoklah gambar tu, tuan nampak. Memang tempat tu cukup nyaman. Kalau tuan-tuan duduk situ malam-malam dengar bunyi burung lah. Wah, semua kan. Suasana tu cukup sesuai untuk pendidikan. Kalau tuan-tuan nak buat kemah ibadat ke apa, cuma cukup sesuai insyaAllah. Itulah saja tuan-tuan. Cuma akhir sekali saya minta lah sungguh-sungguh tuan. Kita kena bersatu lah tuan. Kita kena bersatu, berpadu. Jangan cari jalan berpecah. Kita tak mampu lagi berpecah. Makna kata kita berpecah, kita akan lemah, kita akan hancur. Jadi kita jangan timbulkan apa-apa permasalahan insya-Allah. Kita nampak ke depan. Jangan kita melihat belakang. Yang belakang sudahlah. Yang lama-lama sudahlah. Kita kira masa depan. Macam kita berumah tangga, kita dah pilih isteri kita. Yang ni yang kita pilih. Bila dah kahwin, dapat anak 2-3 orang. Jangan duk pandang masa belakang. Duk pandang masa depan. Ni anak kita ni besok macam mana. Nak didik macam mana. Nak mengaji sekolah mana. Apa patut kita buat kat dia. Jangan duk banyak cerita belakang. Bila cerita belakang, hancurlah rumah tangga. Tak pasal-pasal, cari pasal. Minah, awak bang. Dulu hang belum nikah dengan aku dulu. Hang dah kawan dengan siapa-siapa tak? Yang kawan ni betul berduit. Abang ada lah. Hang abang aku hang buat apa? Ini bukan nak cari damai. Ini nak cari gaduh. Ini kalau kita duduk pandang belakang sangat, pecah belah rumah tangga kita. Begitulah masyarakat ni tuan-tuan. Bila kita cakap tentang perpaduan, maka tuan-tuan sekalian kita banyak memandang ke depan. Kerana hari-hari benda yang berlaku depan kita ni nak menghancurkan umat Islam. Melemahkan umat Islam. Oleh itu kita banyak memandang ke hadapan. Ibarat kita bawa kereta lah tuan-tuan. Kita bawa kereta ni, kita banyak pandang ke depan. Boleh pandang belakang? Sekali-sekala. Kita masuk lebuh raya, kita nak potong kereta depan, kita tengok cermin belakang. Rukun ada kereta belakang dekat dengan kita. Itu je. Ataupun kita nak corner kanan atau nak corner kiri. Itu tengok side mirror, tengok kereta belakang. Lain pada tu, banyakkan tumpuan kita ke hadapan. Pandang masa depan. Anak cucu kita, zuriat kita, tanah air kita, bangsa kita. Jangan sampai dikata orang, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang. Yang lain aku lupa. Saya ambil STPM tahun 75. Oi, kena hafal tu, gurindam tu. Tapi lah ni aku lupa dah. Tapi nak habaknya jangan sampai anak cucu kita merempat di tanah ayak dia sendiri. Itu kita kena faham sungguh-sungguh. Boleh no? InsyaAllah.
Mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayat pada tuan-tuan dapat melihat dan makna bahaya umat Islam suasana yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertindak, kita akan bangkit dengan satu kekuatan bersendikan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yaqbuh wa syrah suduraha biqadil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin. Terlupa nak promosi ikan kering. Ada sahabat kita di Sungai Aceh, dia buat ikan kering. Jadi saya pergi tengok apa nama tempat dia buat tu, saya puas hatilah. Ikan semua ni dia buang paut. Ada ikan gelama, ada ikan duri, ada ikan kedera. Tiga ikan ni yang paling saya minat ikan kedera. Ikan kedera ni tuan-tuan, kedera bulat tu, kalau kita goreng dia tu, bau dia semacam. Terbuka selera. Saya suka makan nasi lembek, goreng ikan kedera, lepas tu goreng cabai kering. Goreng sebiji-sebiji tu, lepas tu ramai. Sepinggan setengah tuan. Apa tak terai apa cuba tengok. Apa tak percaya, apa terai tengok. Tak ada kuah pun tak buat dah. Ikan kedera kering ada, ikan kedera ada, ikan gelama ada, ikan duri pun ada. Sahabat kita daripada Sungai Aceh. Jadi saya beli kat dia banyak. Sekali beli tengah RM2,000 Jadi saya packing, kita jual untuk bantuan kepada pondok kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang berhajat silalah. Tiga paket RM10. 3 paket tu tuan-tuan boleh makan sebulan. Orang tanya pasal apa? Pasal tuan-tuan darah tinggi. Darah tinggi pun dah boleh makan banyak. Makan sikit-sikit ya. Sebulan pun habis. Tak percaya cuba tengok insya-Allah. Wallahu a'lam.